Bab yang kedua ni dah masuk kepada permintaan dan penawaran. Kita nak belajar hari ni tentang apa itu permintaan. Hari ni kita nak tengok kalau boleh pelajar boleh tahu ataupun faham tentang maksud permintaan dari segi hukum permintaannya apa. Kemudian you boleh lakarkan keluk permintaan tadi. Kemudian kamu boleh bezakan perubahan kuantiti dengan perubahan permintaan. Ada beberapa faktor yang akan menentukan permintaan dan kuantiti permintaan. Okey? So dengan baik-baik sebab perkataan demand, permintaan ini akan jadi satu perkataan yang biasa kamu dengar. Pembeli menentukan permintaan, penjual menentukan penawaran. Okey, apa maksud demand? Permintaan. Maknanya ability, keupayaan dan kesanggupan untuk membeli barang pada kuantiti tertentu, pada harga tertentu dengan andaian ceteris paribus. Hari ni kita nak makan nasi lemak 2 bungkus. Itu you punya perbelanjaan. Pada kuantiti 2, pada harga tertentu. Mungkin sebab harga murah kot hari ni ada sale. Kalau tidak dia jual sampai RM5-6, tapi hari ni RM1 saja. Maknanya kesanggupan kita. Berapa banyak kuantiti yang kita nak beli bergantung kepada harga tertentu, pada masa tertentu, dengan andaian ceteris paribus. Maknanya kita tak tengok faktor-faktor lain. Kita tak tengok faktor cita rasa. Kita tengok kuantiti dan harga je. Okey? So itu adalah permintaan. Faham tak? Maksud permintaan, kita belanjalah. Belanja kesanggupan kita nak beli barang. Banyak mana pada harga tertentu. Okey? Apa dia hukum permintaan? Selalunya, kalau kita punya pemikiran ni, kita faham semua orang akan ada pemikiran yang sama. Kalau harga barang yang kita nak beli tu naik, selalunya kita kurang beli barang tu. Dalam arti kata lain, harga barang naik, kuantiti yang diminta akan jatuh. Okey? Faham tak? Simple. Faham Bila harga naik, kuantiti barang akan turun. Bila harga barang jatuh, selalunya kuantiti barang yang diminta akan naik. Nampak tak? Dia bersifat negatif. Satu naik, satu turun. P naik, Q turun. P turun, Q naik. Kita akan tengok, akan terhasil jadual permintaan. Akan ada keluk permintaan yang boleh terhasil daripada jadual permintaan. Okey, kita faham tadi hukum permintaan. Apabila harga barang tinggi, kuantiti berkurangan. Apabila harga rendah, kuantiti meningkat. Okey, kita tengok contoh. Apple Azizah. Ada nama Azizah tak dalam ni? Kalau Apple tu free, saya sanggup nak, okey, bagilah saya 12 biji. Saya suka Apple. Orang yang menanam Apple ni kata, sebiji 50 sen. Harga Apple tu sebiji 50 sen. Murah ni. Tak apalah, saya nak beli 10. Okey. Tengok-tengok, dapat permintaan banyak, seronok dia berniaga, dia jual sebiji RM3. Oi, saya tak boleh belilah kalau sebiji RM3 ni mahal sangat ni. So, ini adalah gambaran tentang kesanggupan pembeli iaitu Azizah pada harga tertentu, pada kuantiti tertentu. Okey, yang ni konsep permintaan. Maknanya semakin mahal harga, semakin sikit dia punya kuantiti yang diminta. Boleh jadi kosong terus. Okey. So daripada gambaran ni ingat kalau harga free 12 biji, harga RM3 tak beli langsung. Okey. Daripada jadual tadi, kita nak gambarkan keluk yang terhasil. Okey, ini adalah keluk. Kita tengok tadi, kalau harga RM3, Azizah kata saya tak boleh nak beli, mahal sangat. Kalau harga dia RM2.50, saya boleh beli 2 biji. Okey. Harga RM2, saya boleh beli 4 biji. So kalau 5 kupang, saya boleh beli 10 biji. Kalau dia free, tak bayar-bayar, saya sanggup ambil 12 biji apple. So dia akan menghasilkan satu garisan. Yang ini kita panggil sebagai keluk permintaan. So nanti kita akan lukis setiap kali keluk permintaan macam ni lah. Ni keluk harga, P price. Ni yang melintang ini kita panggil garisan kuantiti, Q. Kuantiti. So dia ada dua panel kan, melintang dan menegak ni. Okay, yang berdiri tu harga, yang melintang itu kuantiti apple. So kita akan lukis keluk permintaan macam ni sifat dia. Okay, D. D means demand. Ni demand lah. Garisan DD. Okay. Kita akan menggariskan huruf D macam tu garisan dia. Sebab terhasil daripada hukum permintaan. Sifatnya negatif. So maknanya keluk ni maksudnya negatif. Hubungan negatif. Harga tinggi dekat sini P1.
kuantiti rendah Q1. Kalau harga rendah, harga jatuh rendah dekat P2, kan jatuh, selalu kuantiti akan meningkat dekat Q2. Nampak tak? So, negatif. Kalau P naik, Q turun. Dia turun macam ni lah. Okay. Kalau P turun, Q akan meningkat. Meningkat ni ke kanan. Kita ambil warna lain lah. Sekejap P turun. Kalau P naik, warna purple. Kalau P naik, P2 ke P1. P2 ke P1, daripada titik sini dia bergerak ke sini. Maknanya Q2 kepada Q1. Nampak tak? Okay. P naik, Q akan turun. Bila? Sorry. Ini salah tulis. Okay. P turun, Q naik. Yang ini naik, turun. Naik, turun. Yang ini kita panggil sebagai hubungan dia negatif. Hubungan negatif digambarkan dengan keluk yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Itu keluk permintaan yang kita hasilkan. Okay. Ini nama dia, sifat dia negatif. Okay. Dalam permintaan, kita ada permintaan individu. Tadi Azizah kan. Dan kita percaya bukan Azizah saja seorang yang suka makan apple. Mungkin orang lain pun suka makan apple. So, dia menggambarkan tentang hubungan antara kuantiti individu-individu dengan harga tertentu lah. So, kalau kita campurkan semua individu punya permintaan, dia akan jadi permintaan pasaran. So, apa yang berlaku dekat dalam pasaran adalah permintaan pasaran lah. Okay. So, contoh tadi, kita kata harga yang sama, kalau Azizah kosong free saja apple, Azizah suka 12 biji. Tapi kalau Mokhtar, dia cukup 7 biji. Nampak kita gambarkan macam dia tak berapa nak minat nak makan apple sangat kan. So, kita campurkan. Ini adalah permintaan pasaran. Okay, campurkan terus. Dia akan menghasilkan permintaan pasaran. Harga RM5, 50 sen. Azizah nak beli 10 biji apple. Mokhtar 6 biji saja. So, campurkan dia jadi 16. Okay. Sampailah kepada harga yang paling mahal. Azizah tak sanggup nak beli pada harga RM3. Mokhtar masih lagi boleh beli pada kuantiti satu biji pada harga RM3. Okay. So, maknanya garisan ini akan menghasilkan harga yang paling tinggi, menghasilkan permintaan pasaran yang lebih rendah. Nampak ni? Okay. So, kalau kita gambarkan, yang ni tadi siapa? Ni Azizah punya keluk. Okay. Yang ni Mokhtar punya keluk. Okay. Mokhtar punya keluk. Yang tadi Mokhtar kalau harga RM3, dia sanggup beli satu biji apple. Kalau free, dia cuma suka 7 biji apple. Kalau kamu lihat, keluk Mokhtar jauh lebih cerun. Okay. Dia curam. Kalau Azizah ni dia lebih landai. Lebih landai sebab dia nampak dia suka kan. So, dia menghasilkan keluk penawaran pasaran iaitu di garisan kuning ni. So, dia akan ada garisan yang lebih jauh ke depan. Okey, baik. Perubahan kuantiti diminta. Ada perbezaannya dengan perubahan permintaan. Okay, kita lihat satu-satulah perbezaan dia apa. Okay. Kalau kita merujuk kepada perubahan kuantiti diminta, QD ni, maknanya kita akan rujuk kepada faktor harga barang yang berubah. Dia seolah-olah kita melihat kepada hukum permintaan itu sendiri. Maksudnya, Q akan jatuh. Q akan meningkat. Disebabkan oleh harga yang berubah. Harga barang itu sendiri. Maknanya dia akan berada pada satu keluk. Satu keluk saja. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, selalunya perubahan Q ni kita akan nampak dia berlaku dekat sepanjang keluk. Satu keluk permintaan. Maknanya keluk permintaan yang sama ni satu keluk sajalah. Satu garisan D saja. Yang mana kalau kita kata perubahan kuantiti itu berlaku, dia menunjukkan berlaku pergerakan pada sepanjang keluk permintaan ni. D ni. Okay, dia boleh jadi semakin ke atas, maknanya berlaku penguncupan ataupun contraction. Okay, kenapa? Sebab harga yang meningkat, daripada RM2 kepada RM4 akan menyebabkan kuantiti kita jatuh daripada 15 kepada 12. Nampak dia naik ke atas. Hakikatnya bila naik ke atas, itu menggambarkan berlaku peningkatan harga.
Secara tak langsung kalau kita faham tentang permintaan, harga naik, kuantiti mesti jatuh. So yang ini dia menunjukkan sebagai penguncupan dalam permintaan. Sebaliknya, dia boleh jadi pengembangan dalam permintaan apabila harga jatuh daripada B kepada A, iaitu daripada RM2 kepada RM1, yang mana kuantiti kita berkembang ataupun bertambah daripada 15 kepada 20. Yang ni maknanya makin ke bawah berlaku expansion, makin ke atas contraction. Ini kita panggil sebagai perubahan kuantiti diminta, yang mana kita akan rujuk maksud tu dekat bawah ni. Kenapa bawah ni berubah kejap ke kanan, kejap ke kiri? Disebabkan oleh faktor harga barang ini sendiri. Kita faham tadi kan, P naik, Q tu turun, P turun, Q naik, yang mana hubungannya negatif. Dia mencerminkan keluk permintaan lah. Keluk permintaan macam ni. Ini maknanya gambaran dia, ini adalah keluk negatif. Okay. So, kalau kita lihat pula perbezaan terhadap perubahan permintaan. Perubahan permintaan ini, dia ada berlaku perpindahan. Shiftment. Sama ada berlaku perubahan terhadap harga barang lain. Harga barang lain ni dia ada berkaitan dengan kuantiti barang lain lah. Kemudian disebabkan oleh pengguna punya pendapatan, income kita meningkat ke ataupun kita tak bekerja ke, dia akan mempengaruhi keluk permintaan kita yang berubah. Ataupun cita rasa kita, dulu tak suka sekarang suka. Ataupun lain-lain. Lain-lain ni boleh jadi dari segi ramalan, dari segi perayaan, dari segi polisi kerajaan, ikutlah apa faktor-faktor yang kita fikirkan yang akan menyebabkan permintaan kita ni berubah ke kanan ataupun ke kiri. Perubahan permintaan, maknanya kalau tadi kita kata asalnya permintaan kita dekat D1, dia boleh jadi berubah dekat D2. Ini perubahan permintaan. Perubahan permintaan maknanya keluk kita dah berpindah. D1 kepada D3. Ini kita panggil dia sebagai perpindahan keluk permintaan. Yang mana kalau kita tengok contoh ni, harga barang tak berubah. Tetapi dia boleh jadi permintaan itu berubah daripada D kepada D1. Daripada A kepada titik C. Apa sebab? Bila tanya apa sebab, banyak faktor yang menyebabkan berlaku perpindahan keluk ni. Mungkin kita kata kuantiti petrol. Petrol ni berlaku peningkatan mungkin disebabkan oleh pengurangan harga kereta di pasaran. Apa kena mengenai harga kereta di pasaran jatuh menyebabkan kuantiti petrol bertambah? Yang ini kita akan panggil sebagai faktor barang lain lah. Kalau dia bergerak pula dekat titik B, pengurangan dalam permintaan. Maknanya kenapa ramai orang tak isi minyak? Apa faktor dia? Bukan disebabkan oleh harga minyak tu naik. Harga minyak tu kekal sama aja. Baik. Apa yang menentukan? Apa sebab? Maknanya faktor-faktor lah. Faktor-faktor ni menunjuk kepada pembeli ubah lah. Kita kata permintaan ni dia boleh berubah sama ada disebabkan oleh harga. Kalau harga ni, macam kita faham tadi, hukum permintaan, apabila harga naik, kuantiti akan jatuh. Apabila harga jatuh, kuantiti akan naik. Yang ini nampak lebih kepada perubahan kuantiti tadi kan. Dari segi pendapatan. Pendapatan juga boleh mempengaruhi perubahan terhadap permintaan. Apabila pendapatan kita naik, yang ini maknanya mungkin berlaku perpindahan keluk kita. Gaji kita naik. Bila gaji kita naik, ada setengah barang yang kita minta ataupun yang kita beli, dia pun akan naik juga. Itu kalau kita lihat dalam keajalan nanti, kita boleh kenal dia sebagai barang normal. Sebab nilainya positif. Bila kata normal, maknanya kalau dia nanti bersifat normal lah. Nanti kita akan lukis satu persatu lah. Kemudian kita lihat ada keadaan apabila pendapatan naik, ada pula barang ni jatuh pula dari segi permintaan dia. Contohnya apa? Barang normal ni dia boleh jadi barang mesti, dia boleh jadi barang mewah. Kalau kita lihat kepada barang bawahan ni, kita fahamlah. Ceteris paribus, maksudnya berlaku pengurangan kuantiti disebabkan oleh pendapatan. Ceteris paribus cita rasa. Kalau kita sebut pasal barang bawahan, selalu kita akan merujuk kepada contoh beras hancur,
ikan kering, benda-benda yang ni lah, kalau nak kata sardin sekarang mahal dah kan, dia bukan barang bawahan dah. Maknanya ada setengah barang yang dulu kita beli sebabkan harga kita, pendapatan kita sikit. Tapi bila pendapatan kita dah naik, gaji kita dah naik, dulu makan beras hancur, gaji dah naik, kita tak makan beras hancur. So, kita ubah kepada beras wangi ke, beras import ke, beras apa lagi, beras basmati ke. Maknanya dia akan menyebabkan ada setengah barang bawahan, contoh saya kata tadi beras hancur tadi akan jatuh. Kita sebagai barang bawahan. Okey, kemudian kita ada faktor harga barang lain. Okey, bila sebut pasal harga barang lain, dia ada dua jenis barang. Complement dengan substitute. Maknanya ada setengah barang dia saling melengkapi ataupun kita bagi sebagai barang penggenap. Contoh, kereta dengan petrol. Contoh lain, kopi dengan susu, apa lagi, teh dengan gula, benda yang melengkapi lah. Phone dengan SIM card contohnya. Apa lagi yang you boleh buat? Benda yang mesti ada kan. Kalau dulu kamera dengan kodak. Maknanya bila you beli satu barang ni, you mesti lengkapkan dengan barang lain. Okey, kita akan lihat bagaimana barang induk ini boleh mempengaruhi permintaan terhadap barang lain. Yang saya nak kata berlaku perubahan terhadap barang lain tu adalah barang yang B ni. Okey? Perubahan terhadap harga barang A, tetapi kuantiti barang B yang berubah. Okey? So maknanya B ni harga dia tak berubah, tetapi permintaan dia, kuantiti dia yang akan berubah. Okey, kita tengok contoh Okey, kalau kita kata contoh kereta dengan petrol. Apabila harga, contoh, sekejap. Kita lukis Okey. Lengkap. Betul lah kan? Dia dah lompat dah rupanya. Okey. Harga barang lain. Contoh barang pelengkap. Okey, contoh. Ustaz nak kena lipat pula laptop ni. Okey, contoh tadi pelengkap. Saya kata apa? Kereta dengan petrol. Pelengkap, penggenap. Okey. So apa hubungan dia? Tengok Yang saya nak cerita, yang ini harga, sini kuantiti. Yang ni harga, ni kuantiti. Ni barang induk A, iaitu kereta. Yang ni barang B, iaitu petrol. Okey. Sekarang kita perhatikan. Katakanlah harga asal kereta pada P0. So permintaan kereta dekat Q0. Okey, bila dia kata berlaku perubahan terhadap harga kereta. Harga kereta naik. PA naik kepada ni kan? Naik. Okey, katalah dia naik kepada P1 sini. P1. So apa akan jadi? Kuantiti kereta akan berubah, iaitu menurun. Okey. So apabila harga kereta naik, kuantiti kereta akan menurun. Dalam arti kata yang mudah, apabila harga kereta dekat dalam pasaran naik, orang ramai tak beli kereta. Apa jadi pada permintaan petrol? Harga petrol sebenarnya pada asalnya, harga petrol pada asalnya dekat D0. Ni harga dia. Okey. Harga petrol dekat P0. So kuantiti petrol dekat Q0. Apabila kita kata harga petrol naik, harga kereta naik, bermakna akan berlaku perubahan terhadap permintaan petrol. Saya kata permintaan petrol. Maknanya berlaku pengurangan permintaan petrol daripada D0 kepada D1. Yang mana kita tengok kat sini, kuantiti petrol akan menurun. Ustaz, dia bunyi sensitif sangat ni. La ilaha illallah. Okey, akan menurun
Dia punya dah berconteng-conteng dah ni. Kepada Q1. So kita nampak harga dia tak berubah. Tapi yang berubah adalah kuantiti petrol iaitu daripada Q0 kepada Q1. Maknanya, nampak tak? Yang ini kita rujuk dia sebagai perubahan permintaan. Yang ini kita rujuk sebagai perubahan kuantiti. Ini sebab dia bergerak ke kiri kan? So, kita nak buat conclusion dari segi hubungan, kita ambil kira harga naik, kuantiti B akan jatuh. So, kita panggil dia dekat sini, kuantiti B akan menurun. Satu naik, satu turun. Hubungan negatif. Bila sebut pasal hubungan negatif, kalau dia bersifat macam ni lah. Okay, ni P bagi kereta, ni Q bagi petrol. Maksudnya, macam ni. P0, Q0. Kita gambarkan yang kat sini, kita gambarkan yang sini. Okay, P0, ni P0, ni Q0. Sekarang kita ambil warna biru. Tadi kita andaikan dia naik kan? Naik kepada P1. Ini conclusion So dia jatuh kepada Q1. Yang ini. Yang ini. Okay. Ini P kat sini. Okay. Maknanya kalau kita merujuk kepada hubungan negatif. Okay. Ini adalah gambaran tentang permintaan untuk barang pelengkap iaitu negatif. Kalau dua macam ni. Kena ingat sebab lepas ni saya nak tanya ada soalan. Faham tak setakat ni? Respon? Faham ke tidak? Okey, faham. Lain-lain? Okey. Baik, kita tengok barang yang kedua, barang lain. Harga barang lain, kuantiti barang lain berubah. Okey, pengganti. Tadi pelengkap. Kalau saya suka musik grup-grup PJJ, pelengkap ni macam suami dengan isteri. Hubungan negatif. Apa hubungan negatif? Selalu nak bergaduh, berkelahi kan? Okey. So, kalau kita kata barang pengganti, isteri pertama dengan isteri kedua. Selalu bagi lelaki, hubungan dia positif. Tapi tak dipakai lah contoh tu. Kita ambil contoh apa? Apa yang kita kata sebagai pengganti? Pengganti yang hampir. Contoh, kalau kita nak ambil dekat sini. Sana. Siapa ada contoh? Pengganti. Katalah, ada setengah orang ni dia suka minum Nescafe. Ada setengah Nescafe ni dia boleh buat sakit kepala kan? Dan harganya jauh lebih mahal. Okay, barang pengganti hampir dari segi warna dan rasa, kita rasa kopi lah. Okay. So, ini kita kata sebagai barang pengganti yang hampir. Maknanya kalau kita rasa kita tak boleh dah minum Nescafe, mungkin kita beralih kepada kopi. Okay, apa jadi kepada harga Nescafe yang meningkat mempengaruhi kuantiti bagi kopi? Mari kita tengok. Okay, contoh peluk kita. Okay, kita ada A, Nescafe. B, kita ada kopi. Kita andaikan harga Nescafe naik. Okey, asalnya dekat D0. Ini adalah harga Nescafe. Ini adalah kuantiti Nescafe. Okey. Kita andaikan juga yang ini adalah saya punya pen ni dia licin. Ini adalah permintaan bagi kopi pada harga P0 Q Astaghfirullahaladzim. Q0. Okey, sekarang kita kata harga Nescafe naik. Sekejap kita ambil warna hijau lah. Harga Nescafe naik. Maknanya kepada P1, apa akan jadi? Kuantiti akan kurangan. Bila harga Nescafe naik, orang tak minta Nescafe dah, orang tak beli Nescafe. Harga mahal. Tapi ketagih nak minum kopi. So, dia beralihlah kepada kopi kan.
So apa yang terjadi? Harga kopi tak berubah. Tapi semua orang kalau bertukar kepada kopi, dia akan menyebabkan berlaku pengembangan terhadap permintaan kopi. Okey, pada D1. Kalau ni akan jauh panjang lah. Harga sama aja. So kuantiti kita berlaku kat sini dah. Okey, kuantiti kita kat sini dah. Tak elok. Okey, so maknanya dah berubah kepada Q1 meningkat. Okey. So kita boleh punya conclusion kita. Apa hubungan dia? Maknanya dekat sini, apabila harga Nescafe naik, kita lihat kuantiti bagi kopi akan meningkat. So Q akan meningkat. Nampak tak? Satu naik, satu naik. Ini kita panggil sebagai hubungan positif. Hubungan dia adalah positif. So kalau kita nak gambarkan apabila satu naik dengan satu naik, selalunya kita boleh gambarkan dengan rajah yang macam ni lah. Kita punya conclusion kita nanti. Okey. Yang ni adalah harga Nescafe. Ini adalah kopi. Q, quantity. Okey, asalnya kita kata kat sini, dekat D0, harga Nescafe, permintaan kuantiti kopi. So, bila harga Nescafe naik, Astaghfirullahalazim. Salah lukis, sorry. Salah lukis. Apabila harga Nescafe naik, kuantiti kopi juga akan kuantiti kopi yang akan naik. Okey. Boleh tak? Ini dipanggil sebagai hubungan positif. Satu naik, satu naik. Okey? So, kita boleh gambarkan kita punya kita punya conclusion untuk barang lain. Kita nak tengok harga barang induk. Barang yang kita suka. Tapi apabila terjadi kenaikan harga terhadap barang yang kita suka tu, dia akan mengubah kuantiti bagi barang sama ada pelengkap ataupun pengganti. Okey? So, pelengkap, macam saya kata contoh suami isteri selalu gaduh negatif. Pengganti, ni nak tak tahulah ikutlah nak buat formula macam mana kan. Pengganti, hubungan dia positif. Okey? So, apa jawapan dia? Berikut adalah keluk-keluk yang menunjukkan hubungan antara barang Y dengan barang X yang diminta. Okey, kita andaikan mana keluk yang menunjukkan yang kita boleh simpulkan dia sebagai barang penggenap ataupun pelengkap. Macam kereta dengan petrol tadi. Kat mana? Keluk mana? Jawapan? Dia ingat tak ingat? Lengkap tadi apa contoh dia? Kereta dan petrol. Saya kata tadi kalau harga kereta naik, apa jadi pada kuantiti petrol? Naik ke turun? Kalau harga di pasaran, harga kereta naik, orang tak beli kereta. Bila kereta kurang di pasaran, maka permintaan terhadap petrol juga akan turun. Senyap je budak-budak ni. Mana suara ni? So, hubungan dia negatif. Mana keluk yang menggambarkan negatif? Ni contoh soalan, saya ambil soalan daripada soalan peperiksaan kalau you rasa macam ni susah, maknanya dia jadi susah lah. Tapi maksudnya kita kena faham dia punya konsep tu. Jawapan dia A ke B ke C ke D? Ya, petrol turun. Saya dah kata tadi, harga kereta naik. Jawapan dia D. D. Keluk negatif macam ni. Sifat dia negatif. So, yang ada bersifat macam ni adalah S. Okey. Mana pula yang dikatakan sebagai barang pengganti? Pengganti kita punya contoh tadi apa? Nescafe dan kopi. Dan kopi.
Harga Nescafe naik menyebabkan permintaan terhadap kopi meningkat meningkat. tekanan tadi kan. So kuantiti kopi naik lah. Yang ini bersifat positif. Mana kalau yang menggambarkan sifat positif? B. Jawapan dia B. So yang ini. Inilah Q. Ni kalau tak tahu memang hentam je lah. Tapi kalau you tahu, ekonomi satu je. You faham, you boleh jawab. Okay? S. Yang ini negatif. Yang ini positif. Okay? Okay. Last slide kita. Kita nak tengok you punya jawapan sama ada movement ataupun shipment. Yang belah kiri ni, yang ini price, harga. Ni income. Boleh jonting. Okay. Harga ni harga barang itu sendiri. Okey. Yang ini apa? Harga barang itu sendiri faktor perubahan kuantiti ke perubahan permintaan? Perubahan harga. Harga kat tepi ni kan. Pi naik, pi turun. Pi naik, pi turun. Berlaku apa ni? Perubahan kuantiti ke perubahan permintaan? Tak nampak. Okey, terima kasih Arif. Maknanya sini adalah perubahan kuantiti. Bila kita sebut sini adalah perubahan kuantiti, macam inilah maknanya perubahan harga barang itu sendiri. Dia turun, dia akan naik. So, kita akan merujuk pada Q0, Q1. Yang ni kita nak rujuk ni. So, dia adalah perubahan kuantiti. Maknanya dia adalah represent movement, pergerakan di sepanjang keluk ni naik atau turun. Okey, income. Perubahan pendapatan. Ingat lagi tak? Perubahan pendapatan akan menyebabkan ada setengah barang tu. Perubahan pendapatan, gaji kita naik. Apa jadi kepada barang? Barang, ada setengah barang bawahan, dia akan bergerak ke kiri. Bagi setengah barang normal, dia akan bergerak ke kanan. Jadi kita panggil apa? Kita nak merujuk, ni faktor pendapatan yang menyebabkan barang lain tu ni. Iaitu barang, boleh jadi dalam kategori barang bawahan, boleh jadi dalam kategori barang normal. So kita panggil dia sebagai apa? Perubahan Permintaan. ke? Okey, perubahan permintaan. Yang ni maknanya perubahan permintaan. So bila kata sebagai perubahan permintaan, dia akan shift ke kanan ataupun ke kiri. So dia punya jawapan shift demand curve. Okey, maknanya demand curve ni keluk permintaan kita bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Okey, harga barang lain. Ingat tak tadi harga barang lain? Kita kata tadi barang pelengkap, barang pengganti. Harga kereta naik, kuantiti petrol pula akan turun. Harga Nescafe naik, kuantiti kopi pula yang akan naik. Maknanya kita sedang sebut tentang perubahan kuantiti ataupun perubahan permintaan. Perubahan permintaan. Ingat tadi saya sebut banyak kali. Hanya ada satu faktor saja yang represent movement ataupun dengan arti kata lain yang merujuk kepada perubahan kuantiti, iaitu harga barang itu sendiri. So yang lain-lainnya adalah berlaku perpindahan keluk yang kita rujuk dia sebagai perubahan permintaan, yang mana permintaan kita boleh bergerak ke kanan ataupun bergerak ke kiri. Okey?